Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Barisan Kuasa Masjid Sirajuddin Padang Pauh, Klang Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada pagi ini dapat kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 13 Januari bersama dengan 29 Jamadil Awal, dan tajuk baru kita ni minggu ni kita kesentuh tajuk baru berkaitan dengan bab zakat dan sedekah. Dalam suruhan Allah SWT dan juga Nabi SAW berkaitan dengan zakat sedekah ni ada juga larangan-larangan dalam ibadah ni, iaitu tajuk ini berkaitan dengan larangan menjadi hamba dirham dan dinar. Kita ni tak boleh jadi hamba harta, tuan. Harta. Jadi kita contohnya macam kita lah ni pun main PKP ni kena buang kerja sebagainya ni, tak ada lah kita ni kerja, tak ada rezeki, tak ada, tuan. Rezeki ni ada di mana-mana. Cuma cara rezeki tu nak sampai kita pelbagai cara. Dulu mungkin cara lagu ni, tapi sekarang ni berbeza sikit dan sebagainya. Jadi rezeki tu ada. Cuma sekarang ni jadikan harta semua ni sebagai segala-galanya. Tak ada harta tak boleh hidup, tak ada harta tak boleh sebagainya. Jadi kalau dalam masa yang sama tu dia beranggapan apa? Harta tu kalau bahasa kita kasar tu Tuhan, tuan. Jadi tak ada duit tak boleh buat apa dah. Duit bukan segala-galanya. Tapi duit tu kena ada, tuan. Jadi tak boleh. Jadi duit dalam dunia ni bukan segala-galanya duit. Tapi duit itu membantu kita dalam kehidupan dunia, itu iya. Sebelum saya nak pergi tajuk kita hari ini, kita tengok sikit tentang ulang kaji, tuan-tuan. Iaitu tajuk itu ni berkaitan dengan solat jenazah. Saya nak ulang kaji sikit lah. Kita sentuh solat jenazah itu ni dua kali. Cuma saya nak buat rumusan untuk tajuk itu ni. Kita tengok sikit tentang video tata cara solat jenazah ni sendiri. Solat jenazah. Solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Imam solat jenazah disunahkan berdiri di dekat bagian kepala jenazah laki-laki, dan apabila jenazah perempuan maka sejajar dengan bagian tengah badan jenazah. Okay, kita ulang kaji balik dua minggu lepas kita sentuh. Jenazah lelaki ni semayang di kepala imam dia, jenazah perempuan di tengah-tengah. Jadi cuma kita bincang itu ni, kepala ni nak buh kiri ke kanan. Di sini Nabi tak jelaskan dengan tepat kiri ke kanan. Tempat kita perlih, kita buh kepala kita sebelah kanan, kan? Tapi tempat-tempat di luar sana kalau dia buh kepala sebelah kiri pun iya juga. Dua-dua tu iya. Cuma nak kata aku betul yang salah ke aku salah betul, tak ada di situ. Sebab Nabi sendiri pun sebut jenazah lelaki di kepala, perempuan di tengah. Lalu dia khilaf, kata kanan kiri kepala tu itu ikut huruf ataupun tempat-tempat tu. Orang gaduh, kan? Tempat ni buh kepala kanan, tempat ni buh kepala kiri. Tak, dua-dua tu dibolehkan. Cuma perempuan memang sebenarnya di tengah, kan? Dan apabila ditakdirkan ada lebih dari satu jenazah laki-laki dan perempuan, maka posisinya seperti ini. Kukulah meninggal hari itu sekeluarga, laki, perempuan, anak, cucu, cicit, tok wan, semua ada. Jadi macam mana? Yang dekat dengan imam itu lelaki. Kemudian jenazah budak-budak nak kena, dan perempuan di depan atas sekali, kan? Cuma, kan, awal itu kepala orang kita semayang untuk yang dekat dengan imam itu. Minimal makmum membuat 3 saf. Diperbolehkan kaum wanita ikut membuat saf di barisan belakang. Jadi berapa saf? Kalau kita lelaki yang ramai, cuba buat jadi 3 saf. Kalau 50 orang, bagi 3 saf, kan? Kalau 10 orang, bagi 3 saf, 3-3-3 kata. Kalau mai pun 5 orang, 4 orang, tak perlu buat 3 saf, 1 saf saja. Sebab apa? Dalilnya memungkinkan buat 3 saf. Kemudian kalau tengok balik, dalam ada sebut
siapa yang hadir solat jenazah ni 40 orang. Yang mana mereka tidak syirik pada Allah. Apa jadi? Doa yang jenazah orang yang hadir tu akan sampai pada jenazah tuan. 40 orang yang tak syirik pada Allah. Sebab tu kalau boleh tuan, lagi ramai main semayang lagi bagus. Meninggal hari Jumaat, kita simpan selepas Jumaat tu. Tapi tak, simpan bila? Lepas asar, lepas sebagainya. Nak tunggu anak dulu balik pada KL, pada Johor. Contohnya, tak tuan. Segerakan pengurusan jenazah. Selagi anak main lewat, dia pilah ke kubur tengok jenazah ayah dia. Itu cerita dia. Jangan kita duk pergi pospon sampai menyebabkan kita tertunda. Bahkan fazilat yang awal itu kita abaikan. Tuan. Orang perempuan boleh tak semayang jenazah? Boleh. Duduk di belakang. Buktinya apa? Aisyah pernah semayang sahabat Nabi yang mana di dalam masjid Madinah tu, dia duduk di belakang. Yang perempuan bolehnya semayang, tak ada masalah. Kalau dia kuat sebagainya, dia boleh. Yang dilarang-larangan perempuan ikut mengiring jenazah ni apa? Mereka tak bersedia, mereka menangis, mereka tak ni. Itu yang kita, kalau perempuan tak kadang demikian, dia tak perlu ikut ke liang lahat sebagainya, hidup di rumah. Tapi kalau dia kuat sebagainya, dia boleh ikut serta ke liang lahat. Takbir pada solat jenazah adalah sebanyak 4 kali. Okey, takbir semayang jenazah ni 4 takbir, bukan 4 rakaat. Dia tak ada rakaat, dia ada 4 kali takbiratul ihram. Takbiratul ihram atau takbir pertama disunahkan untuk mengangkat tangan, kemudian membaca Al-Fatihah. Okey, yang disini maklum setiap takbir itu ada tempat yang Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar diangkat sentiasa selama 4 takbir. Ada tempat lain pula Allahu Akbar, takbir yang kedua Allahu Akbar, mulut kata angkat dak pun. 3 dak, 4 dak. Macam mana? Nak angkat sentiasa ke nak angkat jangan apa? Kadang-kadang apa tu tak angkat terus. Cerita dia dua-dua boleh. Takbir pertama ya semua kena angkat. Takbir kedua tu dia khilaf, ada yang angkat, ada yang tak angkat. Dua-dua boleh. Tempat dia nak angkat silakan, tempat yang tak angkat pun silakan di situ tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, lepas takbir pertama tu apa bacaan kita? Al-Fatihah. Itu yang kita baca tuan. Perlu tak bacaan apa tu doa iftitah? Tak perlu dah. Allahu Akbar terus baca Al-Fatihah. Itu yang lebih tepat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua diperbolehkan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan. Kemudian membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takbir kedua tadi ada pilihan. Nak angkat balik ya, tak angkat pun dia. Kalau nak angkat silakan. Yang tak angkat pun tak apa. Yang tu kata pula hang tak angkat, hang tak sunah, yang angkat sunah. Dulu tu jadi khilaf, dua-dua boleh tuan. Cuma nak baca apa? Baca salawat kepada Nabi tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli. Okay, kalau habis tak tahu salawat yang panjang ni, yang pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh dah. Tapi dah tak tahu tu tuan, kita semayang ni baca tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli sampai innaka Hamidum Majid. Itu panggil salawat Ibrahimiyah. Ini yang kita boleh baca tuan. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga diperbolehkan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan. Kemudian mendoakan jenazah dengan doa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takbir ketiga tu apa dia? Baca salawat, baca doa kepada si mati. Jadi doa ni ada banyak lah yang Nabi baca. Cuma salah satunya ini tuan. Di antaranya adalah doa ini. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau habis tak tahu tak hafal panjang, pendek tu pun iya juga. Allahumma firrahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma firraha warhamha wa'afi wa'fu anha. Jadi bisa doa lah. Jadi kalau nak panjang kita habis panjang tuan. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله
دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Apabila kita tak ingat doa panjang tuan, baca doa pendek tadi, kita buhlah dalam minta doa Allah tuan, bahasa Melayu pun tak apa, cuma tak lafaz keluar bahasa Melayu. Dalam hati tu, ya Allah Tuanku, lapanglah kubur kawanku ni, sahabatku ini, kuala azab kuburnya, masuk ke dalam syurga sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah dan doa. Jadi silakan. Ini tak perlu kita lafaz bahasa Melayu tu. Jadi kita doa kepada Allah dalam hati. sah adalah wanita, maka doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha. Beza dengan lelaki perempuan, lahu untuk lelaki, laha ha hujung tu semua tu perempuan kan. Kalau ramai pula lahu kan. Fa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal bardi wa naqqiha min al khataaya kama naqqaita thawb al abyad min al danas. Allahumma abdil laha daran khayran min dariha wa ahlan khayran min ahliha wa zawjan khayran min zawjiha. Allahumma adkhilha al jannah wa a'idha min adzabil qabri wa adzabil nar. Apabila jenazah ada dua atau banyak, hanya dengan mengganti dhamirnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau banyak bahasa Arab, nahu sebagainya, dhamir ni hu, ha, huma, hum, hunna, ni ramai, satu lelaki, satu perempuan, dua lelaki, dua perempuan, ramai lelaki, ramai perempuan, dia beza dia. Bahasa ni bahasa yang dia special, dia spesifik. Dia terang benda tu walaupun ayat biasa, kita beritahu lelaki ramai ke, lelaki perempuan ke, sikit ke, banyak ke, tiga ke, dua ke, kita beritahu. Setelah takbir keempat, berhenti sejenak, lalu mengucapkan salam atau mendoakan jenazah. Seorang kan, masjid kami ni imam satu, lepas takbir ketiga, dia baca takbir keempat, duduk set bagi salam. Imam dua pula, lepas takbir empat, lama balik, baru bagi salam. Mana satu betul? Dua-dua betul kan? Cara pertama, lepas takbir keempat, boleh duduk set bagi salam terus. Ataupun lepas takbir keempat tu, duduk set, dia baca lagi doa pada si mati, keluarga si mati sebagainya, baru bagi salam pun sunnah dia. Ataupun, Ustaz, imam tiga ke ni? Dia buat takbir 5, buat 7, buat 9. Macam mana pula? Boleh kan? Sebab selepas takbir keempat tu, kelima, doa lagi. Apa nak baca? Takbir keenam, doa pada si mati. Doa lagi, doa. Itu yang Nabi baca kan. Kalau kita nak buat takbir lebih pada 4 pun, iya, 5, 6, 7. Bahkan sunnah kan. Di tempat kita ni, dia buat 4 tu. Tak pernah buat 5, 6, 7. Tempat yang nak buat 5, 6, 7, asal pelik pula. Kita kata depa ni bukan sunnah Nabi pula. Dan itu salah satu sunnah. Imam ni boleh tak? Sekali-sekala, kalau meninggal hari tu sampai 3 orang, sembahyang pukul 11 lagi, buat 4 takbir. Mai lepas lohak lagi, buat 5 pula. Mai lepas asar pula, buat 7 pula. Jadi orang masyarakat tahu, rupanya ada banyak cara. Kan? Sebab apa? Itu salah satu sunnah Nabi. Cuma kita lah ni, yang selebih pada 4, 5 dan 7 tu, kita tak buat. Tempat yang nak buat, kita kata bukan pula, pelik pula. Sebab apa? Kita yang tak amalkan sebenarnya kan. Kita baca hari tu ni, apa nak baca? Doa pada si mati, doa lagi. Itu yang jadi banyak kali takbir kan. Antaranya adalah doa ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffahu fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Lalu mengucapkan salam ke arah kanan saja. Dibolehkan pula mengucapkan salam yang kedua ke arah kiri. Jadi salam ni berapa kali? 1 kali pun dia, 2 kali pun dia. Tempat yang buat sekali pun boleh, 2 kali pun boleh. Kita pulang dari imam yang imam tu nak buat sekali ke 2 kali. Kita makmum ikut apa imam tu buat. Jadi 2 kali ya pun boleh. Sekali pun ya. Ini tentang apa tu tata cara jenazah, kita ulang kaji tuan. Kita cek balik siapa yang berhak jadi imam jenazah ni. Kita tengok balik pemimpin tempat tu kan. Siapa dia? Kalau yang tu wakil rakyat ke, menteri besar ke, sebagainya, mereka ni yang patut jadi imam. Tapi amalan kita jarang lah dia pergi imam. Sebab apa? Tu imam jadi imam. Tu cerita dah. Sebab apa?
apa tu saudara cucu Nabi meninggal. Kan apa tu panggil Hasan meninggal. Husain kan panggil dia nak semayang jenazah ni, dia jemput Amir itu gubernur kan jadi imam. Sahabat-sahabat lain kata, boleh jadi imam ni. Jangan sahabat Nabi ada orang lain ni, Abu Qatadah sebenarnya kan. Kalau bukan sunnah, aku sendiri jadi imam. Dia kata dia pemimpin tempat tu jadi imam. Kita perlu logik lah. Pemimpin ni dia kena tahu siapa meninggal, siapa beranak, siapa kahwin, siapa cerai ke apa, dia tahu masyarakat dia tu siapa dia. Dia kenal. Tuan-tuan, yang jadi imam ni sebenarnya untuk jenazah ni pemimpin tempat tu. Itu yang sunnah yang sebenarnya. Cuma kita ni kan tak apa nak buat dia tak faham. So dia jadi imam ni dia kata so anak dia. Yalah, anak pun lebih baik lagi lah. Kemudian kata imam tempat tu. Itu amalan kita, tuan. Okey, tajuk kita hari ni bab zakat dan sedekah. Macam mana, tuan-tuan? Itu ada satu dalil, tuan-tuan, bab zakat sedekah ni Allah Nabi suruh sedekah, suruh zakat. Tapi ada juga larangan tentang menjadi hamba dirham dan dinar. Macam mana yang Nabi larang ni? Sebelum tu kita tengok sikit apakah hakikat dunia ni. Dunia ni ini keadaan dia, tuan-tuan. Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanya sudah gurau, hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya kita. Berapa lama kita akan hidup ini? 70, 80 tahun. Yang 100 tahun sudah jangan. Dunia itu mungkin kurang lebih seperti main monopoli. Okey, kita hidup kat dunia, tuan, umur berapa? 60-70 Nabi kata. Umur umatku 60-70. Ada yang lebih dan ekstra, ada yang awal sayang, tuan. Jadi hidup kat dunia ni lebih kurang 60-70. Tak ramai yang lebih, tak ramai yang kurang. Kebanyakannya 60-70. Dan dunia ni, tuan, kehidupannya macam main apa? Monopoli. Saya dinar tu macam main game, tuan. Apa maksudnya, tuan? Di situ nanti dia bisa beli rumah, dia bikin rumah, dia bisa beli hotel, dia punya duit banyak, senang untuk main. Daripada main, betul monopoli. Sedina ni kita ada bagi modal, kan, seorang kata 100,000, tiap orang ada 4 orang pemain, ada 100,000. Mainlah dia adu tu, jalan 45, nampak ladang, beli ladang. Lagi nak buat hotel pula, beli hotel, beli sebenarnya. Kita hidup dunia lah. Kerja kita dapat duit, beli tanah, beli benda, beli kebun, rumah kedai, buat macam-macam. Itu hidup kat dunia kita, tuan. Setelah itu ditutup, ada apa? Habis main dalam sejam 2 jam, habis dah main. Tutup tu habis. Duduk kat dunia bersama lah, macam tu lah. Duduk kita rasa lama ni. Habis dia meninggal, tuan, tutup tu habis. Tak nak apa lah, tuan. Duduk alam barzah pula, tuan. Tu kehidupan kita dunia, tuan. Tapi tak, kita duduk kat dunia ni seolah apa? 100 tahun, 200 tahun. Buat macam-macam tu macam nak duduk lama, tuan. Sebenarnya duduk kat dunia sihat, tuan. Kita duduk apa? Sebagai jabatan akhirat. Main sihat kat dunia ni, cari rezeki, cari ibadah, cari pahala apa semua ni, nak duduk kat akhirat itu selama-lamanya. Itu bekalan kita, tuan. Tapi kita kali lupa dunia ni, duduk dunia ni selama-lamanya. Puluh macam-macam. Itu jadi kita alpa, tuan. Ini punya tak bisa dipakai ibu. Ini cuma permainan. Rumahnya ini tak bisa. Hotel yang ini punya ini cuma permainan. Betul. Kita lihat orang-orang yang punya hotel, punya rumah, dibawa kemana rumah sama hotel? Tidak ada. Sama sekali nggak ada dibawa. Selesai ketika waktunya habis, orang main monopoli tutup tuh. Selesai. Mana rumah? Itu cuma main-main. Aku cuma main. Duitmu kok banyak, dapat berapa juta? Nggak ada, itu cuma permain. Kehidupan yang sebaiknya akhirat. Kadang orang sibuk dengan permainan, dengan bikin rumah, bikin terus dia sibuk. Nggak ada yang dia sisakan untuk dia bawa. Nah, begitu nggak sih? Andai kata mereka tahu. Kalau kita tahu, tuan-tuan, kita akan apa tu? Bukan kata kita tak tolak dunia, tak payah kerja apa, lekeh, bermalasan. Tak. Dunia ni jabatan akhirat. Kita jadi kaya sebab apa? Nak bayar zakat, nak bagi tolong orang, nak tolong fakir miskin. Kita nak Islam kita hebat. Itu, tuan. Tapi terbalik dah ni, duit tu segala-galanya. Ibadah tu nombor lah. Sebenarnya ibadah nombor 1. Duit tu nombor 2, nombor 3 dan sebagainya, tuan. Okey, yang kedua, tuan. Tajuk kita hari ni. Hadis Bukhari, celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dirham. Nabi kata celaka, tuan. Celakalah hamba khamisah dan khamilah.
sejenis pakaian yang dibuat daripada wool, sutra. Jika diberi ia senang, tak beri dia marah. Itu manusia. Dapat, seronok, gembira. Lupa dah nak kata alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat pula, dia marah tuan. Kerja aku banyak ni, dia bagi gaji banyak tu sikit sangat, marah tuan. Sebab apa? Dia nak duit tuan, dia nak harta sebagainya. Sebenarnya tuan, celakalah tinggal, celakalah harta, duit, dirham semua ni. Bukan nak kata celaka ni, apa kata? Yang kita gali, kan? Duit ni sebagai kita bantu kita hidup. Itu iya. Tapi bukan segala-galanya duit, tuan. Hadis Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan celaka bagi orang yang hamba dinar. Dinar ni hamba duit, hamba harta dan yang lainnya. Seseorang disebut hamba dinar dan hamba dirham kerana dia melakukan pelbagai amal perbuatannya hanya semata-mata kerana harta benda. Seandainya tidak ada harta yang nak boleh dia dapat, dia tak buat. Macam kita lah, main gotong royong masjid, berapa orang nak main kan, bukan dapat duit pun. Kalau masjid bagi sepala RM50, pulun kita nak tolong. Sebab apa? Ada balasan. Jadi pahala tu tak nampak tuan. Jadi kita pun tak main lah. Gotong royong kat masjid. Jom tabuk baja. Serelung apa? Serelung RM25. Kita pulun lah. Lagi banyak tabuk, lagi boleh abad. Sebagai apa? Nampak benda tu. Duit kita. Apa? Yang kita boleh nampak tu. Contohnya. Ini nampak kata tuan-tuan? Sebab tu kita gali ke dunia ni. Harta benda lah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Dapat habat baru kita buat. Tak dapat, tak buat. Oleh kerana itulah digelari sebagai hamba dinar, hamba dirham tadi. Penyebutan dengan hamba ni menunjukkan bahawa hal itu termasuk perbuatan syirik. Sebab apa? Kita kata duitlah segala-galanya. Jadi kita tak katalah duit itu Tuhan, tapi nampak kata duit tu semua duit, semua duit. Jangan tuan. Kena berhati-hati. Sebab apa? Kita kena mengesahkan Allah. Allah yang bagi rezeki pada kita. Mungkin kita ni duit tak dapat pun, tapi Allah bagi apa? Rezeki, sihat tubuh badan. Main hari ni tuan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Dulu ni pantang selang setahun saja masuk uat, masuk gedung. Sebab apa? Sakit sekian-sekian. Habis duit banyak, dia berubat. Tapi Allah bagi rezeki tu tahun ni tak ada pergi periksa apa pun, sihat walafiat. Dulu ni PKMC, PMC kita lah ni, boleh berada tuan. Sekali masuk 200, 300, 500, 1000 dua. Dah ni tak keluar duit pun sebab sakit. Itu pun rezeki kan, rezeki sihat. Jadi rezeki ni banyak. Rezeki masa lapang, rezeki anak, rezeki macam-macam rezeki Allah bagi. Kita lalu nampak duit tu rezeki, duit rezeki. Jangan kan. Itu salah satu saja cara rezeki Allah bagi kepada kita. Okey, hakikat kehidupan dunia. Macam mana tuan-tuan? Untuk apa saya hidup? Kita tengok balik tuan. Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya. Setiap hari pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Jadi kita tanya balik, pasal apa aku hidup ni? Kawan aku yang sekolah rendah meninggal, ada kemalangan, lemah. Kan jiran tepi tetangga rumah ni, kan rumah kita, kawan kita ni yang ada main masjid sekali, tapi meninggal kemarin. Adik-beradik kita yang meninggal kemarin dulu. Kita ni hidup lagi ni. Pasal apa kita hidup tuan? Orang lain dah meninggal dah, kita hidup tuan. Pasal apa? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa? Semua fasilitas hidup diciptakan. Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuma hidup. Yang orang kafir ni dia hidup kerana duit. Sebab apa? Nak mati nanti kena ada duit banyak. Seperti orang Cina tu contohnya, dia pulun ni nak berniaga sebenarnya nak kaya. Sebab nak mati nanti kena ada duit banyak. Duit banyak nanti buat long dia, kubur dia, jerat Cina dia tu lagi atas bukit, lagi tinggi, lagi dekat dengan Tuhan kita. Nak bayar atas tu tuan, lagi mahal tuan. Duduk bawah-bawah ni murah aja. Duduk tengah mahal sikit. Duduk atas lagi mahal tuan. Di Kajang tu saya dulu ni duduk mengaji mata Islam Bangi tu, saya nak geret tu pergi Kajang tuan. Kubur tu atas dia tu ada ekor tuan. Bayangkan dah mati ni berapa ekor dah. Dia buat ekor tuan. Keluarga tu kaya, dia buat ekor kat keluarga dekat keluarga dia tuan. Kita tengok ni apa ni? Ada duit tuan, buat lagu benar pun. Lagi atas tuan, lagi banyak tuan. Itu orang Cina tuan. Sebab tu dia pun nak mati, dia pun kena ada duit banyak. Sebab tu dia pulun dunia tuan. Kita tak apalah, mati lagu mana pun orang tolong simpan, orang tolong di bumi. Kita tak rasa lagu tu. Tak tuan, kena ada bekalan untuk kita ni. Akhirat itu pahala ia, dunia pun kena kemas dah sebenarnya. Bukan kita ni agama yang minta-minta. Kita nak kita ditolong orang tuan.
Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Sebab tu orang kafir ni dia nak, dia kaya, dia hebat, habis dekat tu tak ada apa benar dah. Itu mereka tu. Kita lain. Sebab apa? Kita ada kehidupan yang selepas itu pula selama-lamanya. Syurga tu pun neraka akhirat. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya. Sebab tu ada dalil tuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan manusia dan jin ini selain untuk beribadah kepada aku, tuan. Jadi Allah suruh kita ni untuk ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Cuma kerja kita makan minum ni, nak duduk kat dunia ni, nak bayar bil elektrik, nak bayar kereta, sewa rumah sebagainya, kena ada kerja. Itu kita kerja di samping kita ibadah. Tapi lah ni terbalik. Dah kerja tu pula, nak bagi hebat sebenarnya, kerja pagi, petang, siang, malam. Ibadah tu nombor lah. Dulu ni ibadah nombor 1. Semayang nombor 1, jaga betul-betul. Lah ni tak ada dah. Kedai ada berapa? Ada 5 kedai. Kuala Perlis, Kanang, Al-Arau, Al-Ustaz, Kod Diang. Dulu boleh main masjid, semayang, dah tak boleh main dah. Sebab apa? Kalau yang kerja, tuan. Dulu tuan, boleh tuan, main apa tu, masyarakat kenduri ke sebagainya. Dah tak ada dah. Apa dia? Macam-macam dah. Ujian tuan. Sebab tu tuan, ibadah ni kena tengok balik. Nombor 1. Kok mana pun dia nombor 1. Yang lain tu bantu-bantu. Kerja ke apa ke, dia nombor 3, 4, 5. Tapi lah dia terbalik, nak semayang, kukuk dan baru buat. Ibadah. Kalau dia baru nak buat, nak buat terbalik tu. Kita kena betul balik niat kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nampak? Dari yang sahih, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan utama. Jin pun Allah cipta untuk ibadah pada Allah. Manusia pun sama, tuan. Tapi kita terbalik, ibadah ni nombor ujung-ujung. Tu pun kalau dan buat, tak dan tak buat. Bila ramai orang lagu ni, tuan, kita tak akan berjaya di akhirat kelak, tuan. Okey, sikit lagi Allah SWT berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Jadi tadilah macam main monopoli, habis beli apa semua, habis main game, tutup. Kita pun habis hidup dunia ni, meninggal, habis, tuan. Kita bukan lagu tu. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau kita beriman, kita tahu dunia ni apa tu, ujian semata-mata. Akhirat itu yang kekal abadi. Apakah kalian tidak mau berfikir? Allah tanya balik, tak fikirlah kita. Duduk kat dunia ni set saja. Akhirat itu selama-lamanya. 1 hari di dunia, 1000 tahun dunia apa? 1 hari akhirat, 1000 tahun dunia. Kita umur 60-70 pun baru 0.7% daripada apa? Daripada kehidupan di akhirat, tuan. Sikit sangat, tuan. Wahai saudaraku, ketahuilah bahawa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Kehidupan di dunia mempunyai 2 sifat. Kehidupan dunia sangat dekat dengan apa tu, pendek waktunya, tak lama mana. Kehidupan dunia ini singkat, sat, tuan. Dan kehidupan akhirat dunia ini berlangsung sebelum kehidupan akhirat yang abadi. Kita mula sat, tuan. Akhirat itu selama-lamanya. Dunia itu rendah dan hina kedudukannya. Kehidupan dunia adalah hina, tidak ada kebaikan yang hakiki dalamnya. Ada yang baik, tuan, ya, tapi tak lama mana, tuan. Sebab apa? Sat saja dunia ni. Tapi kita galik dengan dunia ni, bahkan rasa duduk lama-lama dan sebagainya. Jadi kena betul balik niat, kena tengok balik tak mana kita berada. Sebab tu kalau kita tengok balik, kita nak pergi jalan mana ni? Kuala Lumpur. Berapa hari? Seminggu. Bawa baju tu seminggu duduk. 8 lai, 5 lai ke, kain bracket, bawa t-shirt, bawa apa sebagainya. Duduk seminggu. Tu nak pergi musafir. Mana Kuala Lumpur? Duduk kat dunia pun sama, tuan. Nak dunia ni bukan nak buat rumah tetap, kan? Duduk sat aja kalau mana. Sebab kita nak balik ke rumah asal kita, syurga. Sebab kita semua yang ada ni main pada syurga, nak balik pada syurga balik. Nabi Adam, Hawa, kan, asal pada syurga. Dihumbam ke dunia ni, diuji, dites balik, kan. Dan kita nak, kalau berjaya saja, balik ke syurga balik. Kalau tak berjaya, akhirat tu neraka tempat kita. Sebab tu kita ni nak balik ke syurga tempat kita balik. Cuma kita lah ni kena betul balik niat kita.
Tak mana kita nak pergi, kena tahu balik. Tak mana kita berada, apa amal soleh kita dan sebagainya. Dan seperti dekat ini cerita dia. Jadi cerita dia, jangan tinggal dunia, ambil dunia itu untuk akhirat. Tapi jangan ghalih dengan dunia. Jadi itu yang kena berhati-hati balik, tuan. Gunalah dunia ini untuk kita ke akhirat. Bantu kita. Dengan dunia lah kita, bekalan kita ibadah ni guna untuk akhirat. Dan Allah Alam seperti dekat ni. So dalam minggu depan kita akan sambung tajuk baru berkaitan dengan ni, tuan. Tajuk harapan larangan kedekut dan bakhil. Macam mana cerita Haji Bakhil ni? Dia bagi juga, tapi Cikgu Murni dia bagi. Dia pilih kasih. Ya, kita tengok pula lah kita ni. Kita ni bakhil tak bakhil, kedekut tak kedekut, wallahu a'lam. Ada tuan nak tanya tuan untuk tajuk hari ni? Ya, sila. Hello. Ya, mandi jenazah. Ya. Ya, ya. Macam mana kan? Okey, baik, tengok. Okey. Okey, terima kasih. Pak Long kata pun sama kan. Jadi, kalau tengok dulu ni pahat macam tu. Kan? Pahat pun tak ada dah. Allah yang faham dah. Jadi lah kita kan, masjid kita bukan tengok kan di mana-mana, bukan masjid kita saja. Masjid lain-lain pun sama lah. Pelapis pun tak ada lah ni. Kalau yang ni pun jadi sak. Pergi ke hospital lah buat. Kalau pergi di rumah ni, jenis cari import export pula. InsyaAllah nanti kita tahun 2021 ni kita hantar buat program nanti. Kita panggil Jabatan Mufti yang ni untuk buat apa tu khusus pengurusan jenazah nanti. Dari situ mungkin ada kot. Kita boleh cari-cari cungkir-cungkir, bakat-bakat terendam ni kan. Bantu sama lah. Tak payah kan. Jadi cuma nak kena buat. Bila kita buat tu kita tahu kan cara nak molek macam mana sebagainya tentang jenazah ni. Kalau kampung kita ada 10 orang tu kan, 2 orang tak ada pun ada 8 lagi. 8 tak ada lagi 6. Ni ada pun 2 orang, tak ada 2 orang tu pakai tak ada tu kan. Itu semualah kita ambil bang tu insya-Allah. Kita datang nanti insya-Allah tentang khusus pengurusan jenazah nanti. Ada tu lagi tu kan, orang lain. Tak ada insya-Allah. Kalau ada cadangan-cadangan tu beritahu nanti kita cuba laksanakan. Nanti kita akan mesyuarat lah AJK untuk tahun 2021 ni insya-Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penonton-tuan, saya nak umum hari Khamis ni Ustaz Zaharin duk mai seminggu sekali hari Sabtu minggu pertama tu dia dapat guru takmir masjid kita. Jadi dia akan boleh mai setiap minggu. Cuma jadual dia akan mai hari Khamis ni. Esok ni hari Rabu, esoklah malam esok hari Khamis, setiap hari Khamis. Imam masjid Besri tu dan suruh kuat sikit tu kan. Dia tu ke hari Khamis malam. Cuma hari Sabtu tu ada 2 orang mubalik tu yang dia mesti dia pakai natok lah. Dia berdua tu akan penuhkan hari Sabtu tu. 2 hari lepas tu. Minggu pertama, kedua, ketiga, kedua, keempat ada batok di bawah ni. InsyaAllah dan kuliah wanita pun Ustazah Nadiah ada macam biasa. Itu setiap hari Sabtu pagi kan. Allah Allah kita semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.